A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Salam Jumaat. Jumaat pertama tanpa solat Jumaat. Itu dia. Kan? Jumaat yang pertama dalam kalender kita, mungkin saja dalam kalender hidup kita, kan, tidak ada solat Jumaat seluruh negara, kan. Itu arahan daripada ulul amri, kan. Bagi kita orang Islam, kita patut taat, memandangkan bahawa kita sedang diuji dengan satu wabak penyakit yang sangat berbahaya. Dia boleh meragut nyawa. Itu paling pentinglah. Allahumma salli wa sallim. Jadi salam Jumaat, dan mudah-mudahan hari yang terbaik bagi kita, hari di mana kita diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT untuk dekat dengan Dia. Itu paling penting. Untuk kita dekat dengan Allah SWT. Kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita banyak masa untuk muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan masa untuk kita mencari redha Dia, untuk mencari rahmat Dia, untuk membina kekuatan diri kita agar kita menjadi hamba yang benar-benar dekat dengan Dia. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. So, hari ini hari Jumaat, kan, kita nak lihat, kita masih lagi bercakap tentang COVID-19, virus corona yang telah menelan, telah mengorbankan ribuan nyawa seluruh dunia. Yang dikabarkan Itali masih lagi berempat pulas. Itali, sebuah negara di Eropah yang sedang berempat pulas untuk membawa virus ini keluar daripada negara mereka. Negara China semakin dapat mengawal virus tersebut. So Malaysia, kita sedang berada di gelombang yang mungkin gelombang ketiga. Kita mungkin sedang berada di satu sudut, satu ruang, satu saat yang memerlukan penglibatan semua kita. Kan, kita yang duduk kat rumah, kita mesti keluar, bukan keluar daripada rumah, tapi keluarkan buang sikap ego, sombong, suka salah menyalahkan, dengan kembali pada Allah SWT. Sebab tu saya kata bahawa adakah ini merupakan kasih sayang Allah? Adakah Allah hadirkan COVID-19, virus corona ini sebagai kasih sayang Dia? Sebab tu kita nak lihat setiap apa yang Allah bagi pada kita. Kalau kita melihat dengan hati yang kotor, maka kita akan nampak banyak benda yang kotor. Ingat baik semula, sahabat-sahabat, bila kita melihat sesuatu itu dengan kotor, dengan pandangan yang kotor, itu bermakna hati kita yang sangat kotor. Maka kita akan menghasilkan, menterjemahkan banyak perkara kotor, banyak perkara rosak dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita pandang mewakili, apa yang kita faham dengan apa yang kita pandang, itu mewakili jiwa kita, mewakili hati kita. Manusia yang penuh dengan hasad dengki, manusia yang rosak hatinya, manusia yang kuat cemburu, dendam, dan khianat, mereka akan pandang baik pun jadi jahat. Mereka pandang yang buruk bertambah buruk lah. Mereka tak akan mungkin nampak yang buruk itu. Di sebalik buruk tu ada kebahagiaan, di sebalik buruk tu ada kasih sayang. Nabi SAW di saat Nabi diutuskan menjadi rasul, menjadi Nabi dan Rasul, Nabi diuji dengan banyak ujian, Nabi didatangi dengan banyak musuh, Nabi didatangi dengan banyak tekanan. Tapi Nabi memandang semua itu sebagai hadiah daripada Allah SWT. Dan Nabi ajar kita, di setiap ujian, di setiap rintangan, pasti akan ada kasih sayang Allah. Pasti akan ada rahmat dan redha Allah. Tentu ada hikmah di sebaliknya. So kita bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, kita kena belajar untuk mencari kasih sayang Allah. Kita kena belajar untuk mencari kasih sayang Allah. Kita kena belajar untuk mencari kasih sayang Allah. Sebab dalam hidup, kalau kamu mencari keburukan, maka kamu pasti akan jumpa keburukan. Kalau kamu mencari kebusukan, kamu pasti akan jumpa terlalu banyak benda busuk. Kita orang yang beriman, bagi orang Islam, apa saja yang Allah hantar pada hidup kita, kita kena hadapi, dan kita kena baik sangka dengan Allah. Ajar keluarga kita untuk baik sangka dengan Allah. Kita ni hamba. Jangan sesekali kita bergerak atas muka bumi ini sebagai raja. Kan? Kita ni adalah hamba. Kena faham tu. Yang jelas tu. Kita adalah hamba. Maka didik anak kita menjadi seorang hamba. Bila kita berhadapan dengan virus corona ni, COVID-19 ni, kan, mungkin ini satu kasih sayang daripada Allah SWT, sehingga kita ada ruang dan peluang untuk duduk satu keluarga,
Bila kita ada peluang untuk duduk satu keluarga, maksudnya apa? Kita ada masa. Wallahi, kita ada masa untuk berbicara dengan anak-anak kita. Yang sebelum-sebelum ni, kita tak ada masa. Kita disibukkan dengan pelbagai urusan. Kita disibukkan dengan dunia. Tapi dengan datangnya COVID-19, kita mula bicara ini. Kan? Kita mula bicara ini. Allah bagi kita masa. Kita ada masa untuk keluarga. Kita ada masa untuk anak-anak. Kita ada masa untuk suami. Kita ada masa untuk isteri kita. Kita ada masa untuk keluarga kita. Maka datangnya COVID-19, virus corona ini, rupa-rupanya Allah hantar kita masa yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Yang kalau kita pandai manfaatkan, maka dia jadilah, kita dapat hadiah daripada Allah, keberkatan masa. Bila kita manfaatkan masa yang ada ini untuk keluarga kita, untuk didik dan terbiah anak-anak kita, untuk ingat, remind seluruh ahli keluarga kita tentang akhirat, maka kita dapat satu hadiah yang paling mahal, keberkatan masa. Semua orang ada 24 jam. Dengan 24 jam yang kita telah lalui selama 50 tahun, 40 lebih tahun, 30 lebih tahun, kita cuba tengok, bayangkan, gambarkan setiap hari yang kita lalui, kita tak ada masa untuk Quran, kita tak ada masa untuk zikir, kita tak ada masa untuk solat jemaah, kita tak ada masa untuk keluarga kita. Kita tak ada masa, sahabat. Kita tak ada masa untuk berbincang tentang akhirat, berbuat tentang akhirat, tapi pelikkan kita ada masa untuk bercerita tentang dunia. Kita ada masa untuk bercerita tentang politik. Kita ada masa untuk bercakap tentang parti mana nak patut perintah. Kita ada masa untuk menyalahkan orang, tapi kita tak ada masa untuk menyalahkan diri kita sendiri. Pak Aris ulang kali kedua, tolong ingat ni. Kita ada banyak masa untuk menyalahkan orang. Hampir setiap hari di laman-laman Facebook, di laman-laman YouTube, di banyak tempat. Kan, kita lihat banyak orang berbicara tentang menyalahkan orang. Subhanallah, bila COVID-19 datang, kita lihat tak banyak orang bicara tentang politik. Tak banyak orang bicara tentang salah orang. Subhanallah, wallahi, COVID-19, virus corona ini datang, dia telah meragut keburukan kita. Dia telah meragut kebusukan hati kita. Kita mula bicara tentang akhirat. Kita mula bicara dengan ahli keluarga kita. Kita mula bicara tentang keburukan yang kita miliki. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Sedangkan sepanjang hayat kita, sepanjang tahun ni cukuplah, kan? Bagaimana polemik politik ini telah menyebabkan kita banyak bercakap tentang buruk orang. Kita banyak mengumpat tentang orang. Kita banyak menambah tentang kisah hidup manusia. Hari ini, kita dipaksa untuk bercakap dengan keluarga kita. Dan tentulah perkara yang kita nak cakap adalah perkara yang baik-baik. Hari ini kita terpaksa bercakap tentang buruknya kita. Hari ini baru kita faham tentang masa. Betapa bosannya sebagian daripada kita baru 3 hari. Dah mula rasa bosan duduk rumah lama-lama. Sebab rumah ini bukan syurga kita. Kita telah jadikan banyak tempat sebagai syurga. Sepatutnya rumahku adalah syurgaku. Rumah ini bukan syurga. Maka datangnya COVID-19 telah memaksa kita duduk kat sebuah rumah. Dan rumah itu rumah kita. Yang kita tidak senangi dia. Yang kita tidak seronok dengan hadirnya dia. Kita tak gembira dan bahagia berada kat situ. Nampak tak? Bukankah sepatutnya bila kita berada kat rumah ini, kita belajar sesuatu yang mahal, yang berharga. Sebab itulah langkah pertama yang Pak Din nak kongsi. Bagaimana kasih sayang Allah itu dah dihantar di sebalik COVID-19 ialah keberkatan masa. Bagaimana masa yang Allah bagi, masa yang sama seperti masa-masa sebelum-sebelum ni. Tetapi bila datang dan hadirnya COVID-19, kita belajar untuk berbicara dengan keluarga lebih banyak berbanding sebelum-sebelum ini. Kita berbicara dengan ahli keluarga kita dengan jumlah yang banyak masanya. Kita ada masa untuk keluarga. Kita ada masa untuk isteri kita. Kita ada masa untuk suami kita. Kita ada masa untuk anak-anak kita. Bukankah itu kasih sayang Allah? Di sebalik datangnya, hadirnya COVID-19. Kita tengok video. Saya tengok video di Bandaraya Melaka. Jalan nak menuju ke Bandar Hilir yang setiap harinya akan sesak, akan jam. Setiap hari dipenuhi dengan kereta-kereta. Manusia-manusia yang rakus mencari dunia. Manusia-manusia yang berakus mencari keuntungan demi keuntungan. Kadang-kadang mereka sanggup memijak orang lain demi keuntungan mereka. Kadang-kadang mereka sanggup menipu bangsa mereka sendiri, seagama mereka sendiri, hanya sekadar kerana mereka mempunyai impian untuk jadi kaya, jutawan, bilioner, untuk menjadi orang senang. Mereka nak senangkan keluarga mereka dan mereka sanggup menyusahkan keluarga orang lain. Di jalan raya yang dulunya penuh dengan manusia macam tu, hari ini kosong. Bukankah itu kasih sayang Allah? Betapa manusia hari ini sudah tidak memikirkan jamnya, tak memikirkan roadblocknya, tak memikirkan jalan raya. Mereka hanya fikir tentang keluarga di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Anda faham ke faham ni sahabat-sahabat? Anda sedar atau tidak ni sahabat-sahabat? Subhanallah, bagaimana kasih sayang Allah hantar kan di sebalik datangnya COVID-19 ini. Kita nampak, kita kena terima, kita kena belajar.
Kita kena faham, kita kena yakini. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita bahawa ini adalah kasih sayang Allah. Bila dia jatuh kat negara-negara orang kafir, mereka nampak ini musibah, mereka nampak ini bala, mereka nampak ini malapetaka. Ini adalah bencana. Nampak tak? Tapi bagi kita orang beriman, bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengimani ayat-ayat Allah, bagi orang yang mengimani akhirat, bagi orang mengimani mati dan hidup kembali, maka anda kena faham, anda kena yakini bahawa ini adalah kasih sayang Allah. Cuba tengok banyak benda baik atau benda buruk yang sedang dihasilkan apabila COVID-19 datang. Banyak benda baik atau benda buruk. Cuba kita renung-renungkan. Kita dah ada masa untuk keluarga. Bukankah itu benda baik? Ya, kita terpaksa tinggalkan bisnes kita. Kita terpaksa tinggalkan kerja kita. Ya, kita mungkin ada masalah keuangan. Tapi pada waktu yang sama, untung banyak, duit yang sangat banyak, kan? Itu tidak mungkin akan menjadikan kamu ada masa untuk keluarga. Betul kan? Walaupun duit kamu banyak, kan, berjuta-juta, berapa ramai orang. Ada satu kes Pak Riz nak kongsi, kan? Pak Riz selalunya setiap hari berkongsi tentang kekeluargaan. Inilah FB Live Pak Riz tentang kekeluargaan. Sebab itulah Pak Riz bawa masuk, walaupun COVID-19 ini datang, keluarga tak boleh kita pisahkan. Ada satu kes, ni orang kaya. Orang kaya. Kisah yang Pak Riz nak kisahkan ni orang kaya. Perniagaan dia besar, kan? Satu hari dia tutup perniagaan dia. Kerana rupa-rupanya bila kita datang kat syarikat dia tutup perniagaan dia, tutup kedai dia, dia ada empayar perniagaan yang besar, banyak cawangan, tiba-tiba tutup. Dia tutup. Kemudian bila dia buka balik kita tanya, kan, kita namakan dia Cik Mat. Kan, Cik Mat, orang yang kita kenal, kan, kita panggil macam tu lah. Kita kenal owner dia. Cik Mat nak tanya, nak dekat 3-4 bulan tutup. Lama sangat. Kenapa? Kan, dia kata saya sakit. Kan, sakit. Takkan lama sangat. Dia kata saya ni kena kanser. Kan, kena kanser, saya berubat pergi luar negara, saya ubat. Kan. Saya kata, oh ya ke? Lepas tu, bila kita masuk perniagaan ni, dia banyak dah tutup lah. Dah banyak tutup kedai-kedai dia, cawan sangat banyak tutup. Kita kata, dengar cerita kedai banyak tutup. Dia kata, ini dengar bila Allah turunkan penyakit untuk dia. Dia kata apa? Saya dapat sesuatu yang saya tak dapat ketika saya sihat. Wallahi, ketika saya sihat, saya hilang Allah. Tapi bila saya sakit, saya jumpa Allah. Dengar baik-baik ni. Bila saya sakit, bila saya sihat, Allah bagi saya kekayaan luar biasa. Saya hilang keluarga saya. Tapi bila saya sakit, saya hilang kekayaan, tapi saya jumpa keluarga saya. Pak Riz ulang balik. Kalau anda boleh tulis kat ruang komen tu lagi baguslah. Supaya mereka yang datang tengok rekod nanti, dia faham cerita kita apa ni. Bila saya kaya, Pak Riz, bila saya kaya, saya ada harta benda. Saya ada kereta yang banyak, saya ada rumah sana sini. Saya ada aset yang sangat banyak. Tapi saya tak ada keluarga. Tapi bila Allah jatuhkan saya, dengan sakit saya, bisnes saya jatuh. Bila saya jatuh, bisnes saya hilang banyak duit. Tapi saya dapat keluarga saya balik. Allah Mas'asmat wa'al-Sumat. Bila saya kaya, saya tak ada masa untuk Allah. Saya tak ada masa untuk diri saya sendiri pun. Saya tak ada masa untuk Allah. Solat saya selalunya rongak, kadang-kadang tak sempat nak buat. Saya selalu tertinggal solat. Bila saya kaya, saya banyak duit, saya ada kereta, saya ada rumah, saya ada aset, saya hilang Allah. Tapi bila Allah uji saya dengan sakit, saya hilang banyak duit. Kereta-kereta saya banyaknya terpaksa jual untuk menanggung perbelanjaan perubatan saya. Saya hilang banyak keuntungan, saya hilang kekayaan saya hilang aset saya. Tapi saya dapat Allah, saya dapat keluarga saya. Tuan-tuan nampak tak? Hari ini tuan-tuan dapat keluarga tuan-tuan puan. Di saat COVID-19, bukan tuan-tuan pun kena. Bukan tuan-tuan yang kena. Kan, tapi tuan-tuan dapat keluarga tuan-tuan balik. Maka, jadilah hamba yang bersyukur tuan-tuan. Jadilah hamba yang bersyukur. Kan? Jadilah hamba yang sangat bersyukur. Allah masalnya somat wa somat. Pada satu ketika Rasulullah tanya Abu Zar. Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar, kan, apa yang kamu suka kat dunia? Apa yang kamu suka kat dunia? Rasulullah SAW tanya Abu Zar ni. Abu Zar ni orang yang alim. Abu Zar ni adalah sahabat Nabi. Ya Abu Zar, apakah yang kau suka kat dunia ni? Abu Zar jawab 3. Kau nyatakan aku 3 perkara. Ni Rasulullah bercakap dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abu Zar. Malah peristiwa ini pun Allah bagi tahu pada malaikat Jibril untuk sampai kepada Nabi 3 perkara yang Allah suka. Kan, ini cerita dia. Tapi saya nak fokus pada Abu Zar. Kan, ya Abu Zar, apa yang 3 perkara yang kau suka kat dunia ni? Dia kata apa? Aku suka lapar, aku suka sakit, aku suka mati. Nampak tak? Sudut pandang ni berbeza.
Nampak tak? Bagi kita yang sedang berhadapan dengan masalah, kita pandang pada sudut yang berbeza. Bukan kita pandang COVID-19 ni menyusahkan aku. COVID-19 ni menyusahkan aku, buat aku macam ni. Sebenarnya, kita kena pandang di luar kebiasaan kita pandang. Bahawa COVID-19 ini, virus corona ini, memberi kita satu ruang yang sangat besar untuk dekat dengan Allah. Kembalinya keluarga kita dalam hidup kita. Abu Zar, kenapa engkau suka lapar? Kenapa engkau suka kat dunia ni sakit? Kenapa engkau suka mati? Lapar itu membersihkan hati kita. Dia kata apa? Dengan lapar tu membersihkan hati aku. Orang lapar ni, satu kita puasa. Semalam kita puasa kan? Jom, lepas ni kita puasa lagi. Kita akan puasa. Sekurang-kurang kita dapat mampu puasa Isnin Khamis. Datangnya ke virus corona ini, wallahi, berapa ramai orang dah mula puasa? Berapa ramai orang dah jumpa surah Yasin? Berapa ramai orang dah kenal Ratib Al-Atas? InsyaAllah dalam minggu depan kita akan mula. Minggu depan kita akan mula. Setiap malam kita akan mula untuk bacaan Ratib Al-Adad. Saya tengok banyak orang baca Ratib Al-Atas. Kita akan mula Madrasah Tahfiz Al-Quran Biatul Arabiyah minggu depan. Dan kita tak balik. Madrasah kita tak balik. Kita kumpul pelajar untuk tak nak benar pelajar keluar. Ini menimbulkan berisiko kepada soal kesihatan. Dan kita duduk. Dan sebenarnya bila datang penyakit, bila datang wabak, kita tak boleh keluar sepatutnya. Sebab ini hadis Nabi. Nabi yang ajar. Peristiwa 1000 tahun yang lepas, 1400 tahun yang lepas. Peristiwa ini dah berlaku di zaman Nabi. Hanya hari ini dinamakan virus corona. Yang dulu dipanggil taun. Yang hari ini taun dah ada ubat. Di zaman Nabi SAW, taun datang. Bila taun datang, Nabi buat apa? Nabi tak benarkan sahabat, masyarakat pada waktu itu keluar. Dan orang kat luar tak boleh masuk. Itu Nabi punya teknik. Yang hari ini diguna pakai. Hanya kesilapan kita pada peringkat awal, hari pertama itu, bila kita umumkan, orang kelang kabut, bercuti, kemudian balik kampung. Pelajar-pelajar universiti, semua balik. Ini perkara yang tersilap. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Tak apa, itu tak ada masalah. Kita dah sedar, maka kita baiki. Allah Mas'asmat wa Asmat. So, kita hidupkan sunnah Nabi. Kita yang faham, kita hidupkan sunnah Nabi. Satu pelajar masa saya, semua stay kat sini. Kita kena kerja lebih sikit lah. Jaga kesihatan mereka, jaga makan minum mereka, jaga kebersihan. InsyaAllah, mereka yang pegang Quran tidak akan memudaratkan kehidupan mereka. Mereka yang jaga hubungan Allah tidak akan termudarat dengan kehidupan ini. Mereka yang sentiasa berzikir tak akan termudarat dengan kehidupan ini. Mereka yang sentiasa ingat Allah tidak akan memudaratkan kehidupan mereka. Allah Mas'asmat wa Asmat. Faham ke faham ni? Allah Mas'asmat wa Asmat. Bila Nabi diuji dengan penyakit taun, Nabi diuji dengan wabak, penyakit yang hari ini dikenali sebagai taun. Nabi masa ketika itu, Nabi ajar sahabat yang diambil peristiwa itu oleh Umar Al-Khattab di saat tentera Islam sedang berperang di bumi Syam. Nabi ajar yang berada di sebuah kawasan, jangan keluar. Yang berada di luar, jangan masuk. Ini dapat mengatasi wabak penyakit. Anda tahu tak? Inilah formula yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang hari ini, anda harus proud to be a Muslim. Because this method digunakan seluruh dunia. And this method datangnya daripada Rasulullah SAW. Nabi lah pakar perubatan. Nabi lah imam pada kita. Nabi lah ketua pemimpin bagi kita. Allah SWT. Nabi ajar bila berada satu wabak dah sampai, orang yang berada di satu kawasan tu jangan keluar. Dan orang yang di luar jangan masuk. Nabi yang ajar. Sebab itu kami di madrasah kami gunakan pendekatan tu. InsyaAllah, Alhamdulillah, insyaAllah. Teruskan zikir, teruskan solat, teruskan puasa, teruskan baca Quran. InsyaAllah tidak akan ada yang memudaratkan. InsyaAllah. Abu Zar, kenapa kamu suka lapar? Sebab aku nak bersihkan hati aku. Allah Mas'asmat wa Asmat. Kalau kita kat luar, sekejap-sekejap kita pergi kena mamak. Kalau kita kat luar, sekejap-sekejap kita makan. Sekejap-sekejap kita gembang. Sekejap-sekejap kita sembang. Nampak tak? Betapa Allah hadirkan sebuah kehidupan yang sangat indah sekarang. Hanya ada 14 hari, sahabat. Hanya 14 hari. Dan kalau andai kata anda mampu manfaatkan 14 hari ini kerana Allah, manfaatkan 14 hari kerana Allah. Tolong aminkan doa saya. Ya Allah, jadikan 14 hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, jadikan 14 hari ini sebagai hari-hari yang penuh rahmat-Mu, hari-hari yang penuh keberkatan, hari-hari yang Kau hantar segala nikmat ke atas hidup kami sekeluarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan 14 hari ini sebagai hari-hari yang kami dapat sesuatu yang kami tak pernah dapat ketika sebelum wabak ini datang. Ya Allah, jadikan kami orang yang dekat dengan Kau. Ya Allah, jadikan 14 hari ini satu permulaan untuk kami lebih dekat pada Engkau. Ya Allah, jadikan 14 hari ini satu permulaan untuk kami lebih habiskan banyak masa kerana Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikan 14 hari ini satu permulaan untuk kami habiskan banyak masa hidup kami untuk akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami peluang, Ya Allah, untuk belajar di 14 hari ini, untuk menjadi seorang ayah, seorang isteri, ahli keluarga yang banyak
habiskan masa untuk keluarganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, berilah kami peluang untuk mengisi 14 hari ini dengan perkara-perkara yang kau rahmati, perkara-perkara yang kau sukai, perkara-perkara yang kau berkati. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa habiskan masa di atas tikar sejadah bersama ahli keluarga kami. Wahai Allah, dapatlah 14 hari ini kami pimpin keluarga kami, sedangkan pada waktu yang lain sebelum ini, ya Allah, kami sangat sukar, kami sangat payah, sangat getir, sangat letih, sangat susah untuk kami pimpin ahli keluarga kami. Wahai Allah, di saat seluruh keluarga kami sudah berada dalam rumah, ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin, pemimpin yang kau rahmati, pemimpin yang kau mulai. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan kami orang yang mampu pimpin keluarga kami. Ya Allah, jadikan 14 hari ini satu permulaan untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman, keluarga-keluarga yang beriman, keluarga-keluarga yang sakinah mawardah, keluarga-keluarga yang mencari akhirat-Mu. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Datangnya virus corona ini menjadikan kita ada masa untuk keluarga kita. Kan? Wahai Abu Zar, kenapa engkau suka sakit? Ia akan menyumbangkan dosa-dosa aku. Wahai Abu Zar, kenapa engkau suka mati? Kerana ia memberi peluang untuk aku bertemu Tuhan aku. Ini semua dilakukan oleh Abu Zar dengan syarat kamu telah membina bekalan yang mantap. Ya Allah, jangan kamu keengkar. Nak mati-matilah, tak kisah. Takut mati ke? Maka jalanlah. Ini bukan orang beriman. Orang beriman adalah orang yang patuh peraturan. Itu juga sebahagian daripada perkara yang patut dilakukan oleh orang beriman. Kita kena patuh, bukan kita duduk kat kedai kopi, nak mati-matilah, main tolak dam jom. Kan? Nak mati-mati. Kalau kamu kena, anak kamu kena, yang mati anak kamu, bukan kamu mati. Macam mana perasaan kamu? Yang mati tu isteri kamu, bukan kamu. Kamu menjadi asbab dia mati. Nampak tak, kamu yang kena virus, tapi kamu dapat disembuhkan, isteri kamu tak dapat disembuhkan, meninggal. Macam mana? Masih sombong lagi ke? Masih angkuh ke nak cakap mati-matilah? Semua orang mati. Alah, mana-mana boleh mati. Tapi bagi orang beriman yang mengasihi Allah, yang faham tentang datangnya COVID-19 ini adalah kasih sayang Allah, mereka tidak akan buat benda macam tu. Abu Zar kata dia suka mati sebab dia buat bekalan untuk mati. Abu Zar kata dia suka mati sebab dia dah buat bekalan untuk mati. Kita ni suka mati tapi tak buat bekalan. Nampak tak? Allah salli wa sallim. Kan, nampak tak? Satu saya tegur. Kita marah masjid tutup. Kita semua marah masjid tutup. Kita semua terkilan sebab masjid ditutup. Kemudian hari ini tak sembahyang Jumaat. Orang tak sembahyang Jumaat. Tapi walaupun masjid tutup, walaupun tak sembahyang Jumaat, kita boleh solat Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh di rumah. Yang kita marah, yang saya nak marah anda semua, kan anda sebarkan video ini, share lah video ini supaya orang lain semua terasa. Apa dia? Kita marah masjid tutup. Tapi kau kat mana bila masjid buka? Aku tanya kali kedua. Tolong jawablah. Kan? Bila masjid tutup, semua orang marah. Entah mana-mana manusia keluar pada gua, semua bersuara. Masjid tutup. Apa punya imam, apa punya kerajaan, apa punya pemimpin. Masjid tutup. Kan? Tapi bila masjid buka setiap hari, kan? Setiap hari, engkau kat mana? Bila masjid buka waktu subuh, engkau kat mana? Bro, sis, kau kat mana? Sis tak apalah. Bro, kau kat mana? Atas katil, tengah tidur. Nampak tak? Bila masjid buka waktu maghrib, kau kat mana? Main futsal, main badminton, lepak kedai mamak. Bila lawangan azan panggil, takkan kau tak pernah dengar? Telinga kat luar, bukan kat dalam. Takkan semua hidup kau tak pernah dengar lawangan azan. Tapi kau orang kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana bila dengar lawangan azan? Nak ambang maghrib kau bawa keluarga kau pergi makan kat kedai. Betul tak? Azan tinggal 10 minit lagi, kau bawa keluarga kau pergi makan kat kedai. Betul kan? Saya buat kajian benda ni. Saya buat kajian. Macam mana rosaknya institusi keluarga bila kita dipimpin oleh orang rosak. Tinggal 10 minit lagi azan, saya duduk kat kedai, saya perhatikan. Waktu dah masuk 10 minit, ada lagi orang masuk kedai. Kan? 10 minit lagi nak maghrib. Maknanya dia akan gagal bawa keluarga solat jemaah. Bukankah itu kasih sayang Allah bila datang COVID-19? Virus corona datang, bukankah itu kasih sayang di mana anda tidak ada masa duduk kat kedai, anda tak akan ada masa pergi restoran, anda tak akan ada masa duduk kat hotel-hotel mewah. Bila masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda dah ada dalam rumah dan anda pimpin seluruh ahli keluarga anda untuk solat. Bukankah itu kasih sayang Allah? Kalau masjid buka pun, engkau pergi ke? Kalau masjid buka, kita sampai ke?
Wallahi, kalau kat Melaka kita tak jumpa lah. Solat zuhurnya, asarnya, maghribnya, subuhnya, isaknya sama jumlah macam solat Jumaat. Tak jumpa. Macam mana negara Turki boleh menjadi sebuah negara Islam yang hebat? Mereka fokus pada solat. Maka saya minta bagi mereka yang dah hadir dalam live saya ini, share lah pada kawan-kawan. Saya minta 14 hari ini, 2 hari dah lepas, dalam masa 12 hari yang berbaki ini, saya minta dah sebaik semua orang, berlatihlah jemaah kat rumah dan tanam azam. So, tulis. Ya Allah, aku berazam untuk kekal berjemaah. Aku azam untuk solat berjemaah, solat fardu jemaah. Tulis azam, tulis Adin. Tulis. Kan? Aku berazam untuk solat berjemaah setiap waktu. Tulislah, sahabat, tulis. Tolong tulis. Sebab bila anda tulis, orang masuk dalam rekod. Lepas habis ni rekod kan, orang baca komen. Secara tak langsung dia sedang bercakap untuk diri dia. Aku berazam untuk solat 5 waktu secara jemaah, tepat pada waktunya, di awal waktu. Aku berazam untuk solat 5 waktu berjemaah awal waktu di masjid untuk orang lelaki. Tolong fight ni. Kita marah bila masjid tutup, tapi bila masjid buka tak ada orang. Saya share kan, 2 minggu lepas isi saya sakit, minggu lepas isi saya sakit. Saya pergi masjid tu, setiap subuh saya nampak tak sampai 15 orang, tak sampai 15 orang. Mana pergi lelaki? Masjid buka, lelaki 15 orang kat masjid. Ada masjid 20 orang, 30 orang. Mana pergi lelaki? Sekarang kita azam, bisik, ajar anak jantan kita untuk kenal masjid. Dia boleh kenal pusat tuition dia boleh kenal sekolah dia, tapi dia tak kenal masjid. Mak bapak tak didik, tak terbiah, tak bimbing untuk bawa ke masjid. Hari ini kita didik solat jemaah satu keluarga, bapak jadi imam atau anak-anak hafiz, anak-anak tahfiz jadi imam, kemudian masa tazkirah lepas solat. Ini saya pesan. Ini kasih sayang Allah ni. Nak cakap kasih sayang Allah ni, kita ada masa solat jemaah, itu mahal tu. Kita ada solat jemaah 5 waktu tak boleh tinggal. Saya nak cabar anda. Wahai ibu, wahai ayah, saya nak cabar anda sekarang. Jangan ada yang tertinggal 5 waktu berjemaah. Sebab semua lelaki, semua perempuan, baik mak, baik ayah, baik anak, atuk, nenek, semua dalam rumah sekarang. Anda tak dibenarkan keluar, melainkan beli barang keperluan. Jangan beli barang keperluan dekat dengan zuhur. Jangan beli barang keperluan dekat-dekat dengan maghrib. Contohnya, semua waktu tu kamu dah ada dalam rumah masing-masing, solat jemaah masing-masing. Saya cabar anda, pastikan 5 waktu setiap hari dapat dipenuhi. Setiap hari dapat direalisasikan. Setiap hari dapat dibangunkan. Setiap hari dapat dipertahankan solat jemaah. InsyaAllah. Percaya cakap saya. Nabi yang kata, saya tolong sampaikan, kita mampu tolak semua bencana. Kalau umat Islam, kalau tak mampu dapat 100%, kalau kita dapat lebih 50%, setiap isi rumah Muslim jaga solat, InsyaAllah Malaysia akan terkeluar daripada virus corona. Tolong sahabat, tolong. Hari ini kita mungkin tak rasa. Saya tengok kat Facebook, ada orang selambanya main tolak dam. Ada orang selamba je kat kedai kopi. Ya betul, bukan bini kau kena, bukan anak kau kena. Kalau anak kau kena, kau sanggup tolak dam ke? Ha? Kalau anak kau kena, kalau mak kita kena, bapak kita kena, masih boleh lepak lagi ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak tak? So saya cabar sahabat-sahabat, tolong pertahankan 5 waktu solat jemaah pada waktunya. InsyaAllah sebaik-baiknya di awal waktu. Memang kita ada masa. Memang jangan ayah, engkau dah masuk live ni, jangan sembahyang dulu, nanti ayah sembahyang kemudian. Jangan. Engkau bukan sekadar mempersisihkan masa, engkau hilang anak nanti. Ini 14 hari tak akan ada lagi. 14 hari ni kalau pergi, dia tak datang lagi. Kita risau tu. Kan? Biar kita hilang duit, biar kita hilang pendapatan, tapi jangan hilang anak dalam bumbung. Sebumbungan kita hilang anak, hilang keluarga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham sahabat? Faham ke faham ayah? Faham ke faham ni ibu-ibu? Tolonglah. Nampak tak? Saya cabar. Bagi semua follower saya yang baru kenal, anda saya cabar. Solat zuhur sekejap lagi ni. Sekejap lagi kita solat zuhur berjemaah. Tolonglah berjemaah. Asar habis solat zuhur, Assalamualaikum
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita buat wirid sampai doa, habis doa jangan terus bubar. Tazkirah sikit ayah cakap, alhamdulillah sayang, semua gapat-gapat dengan ayah, gapat-gapat. Alhamdulillah. Kalau boleh belaga bau. Kalau boleh belaga buku, ni apa panggil lutut. Belaga lutut itu sunnah. Belaga-laga lutut ni sunnah. Nabi bila bagi tazkirah, sahabat-sahabat belaga lutut sampaikan daun tak jatuh ke bumi. Jatuh di atas peha-peha sahabat. Nampak tak? So, duduk dekat-dekat. Kalau mampu pegang tangan sesama lain, tazkirah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana Allah hadirkan COVID-19 ini. Rupa-rupanya di sebalik itu ada kasih sayang Allah. Sayang semua, ada kasih sayang Allah. Tahu tak apa dia? Tanya anak. Ada anak dapat jawab, ada anak tak tahu ya. Kita dapat solat jemaah sama-sama. Nangis sama-sama. Senyum sama-sama. Tawa sama-sama. Wallahi, yang kau nak adalah anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang solat. Anak yang solat. Anak yang soleh, ciri-ciri anak yang soleh ialah dia mendirikan solat. Dan kita sedang bangunkan, mempersiapkan kan anak-anak yang soleh dengan mendirikan solat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat? Faham ke faham ayah? Faham ke faham ibu? Faham ke faham anak-anak? Kita nak hidupkan keluarga yang sakinah, mawardah. Keluarga yang dirahmati, yang diberkati. Keluarga yang disayangi. Tentulah Allah sayang keluarga kita kalau kita buat solat. Assalamualaikum. Kalau kita solat jemaah, tentulah Allah sayang. Anda ada masalah kewangan? Anda ada masalah pendapatan, anda ada masalah penyakit, maka inilah masanya solat jemaah dan anda doa. Nampak tak? Orang Islam, tolong saya. Tolong negara kita boleh tak? Tolong Malaysia. Tolonglah Malaysia. Buat pertama kalinya kita menjadi watak-watak penting untuk sebuah negara bernama Malaysia, negara yang kita cintai. Dulunya kita tak tahu pasal negara ni. Dulu kita tak kisah pasal apa pun berlaku kat negara ni. Hari ini tolong menjadi warga negara yang benar-benar bertanggungjawab. Kita doa sama-sama di selepas solat Zuhur sekarang. Selepas Zuhur kita doa sama-sama. Ya Allah, selamatkan Malaysia ya Allah. Selamatkan Malaysia ya Allah daripada wabak-wabak penyakit berbahaya ya Allah. Dan hari ini kami diserang. Hari ini kami dihadirkan dengan virus corona. Ya Allah, tolong umat manusia ya Allah. Khusus di Malaysia dan dunia ya Allah. Tolong umat Islam ya Allah. Tolong umat Islam. Serentak selepas Zuhur kita buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah akan keluarkan penyakit ini. Sebab ada doa daripada orang Islam. Sebab ada doa daripada Muslim. Sebab ada doa daripada setiap rumah. Setiap isi rumah. Kalau tak dapat 100% pun, kita mampu dapat 50% ke atas. Alhamdulillah. Kita lakukan sekarang kempen doa setiap kali lepas solat. Kempen jaga solat 5 waktu. Berjemaah. Kekuatan Islam, dakwah dan jemaah. Kekuatan Islam, dakwah dan jemaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kekuatan kita ialah dakwah dan jemaah. Mudah-mudahan ini adalah dakwah yang Allah terima. Mudah-mudahan lepas ni kita dapat jemaah bersama-sama. InsyaAllah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, tolong tuan-tuan. Tolonglah jaga. InsyaAllah. Tolong jaga solat jemaah ni. Tolong jaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab bila kita mula jaga solat, ya Allah, Allah keluarkan. Allah keluarkan kita semua daripada bencana besar ni. Kita ada 2 minggu. Jangan kita jadi Itali, tuan-tuan. Sebuah negara Eropah. Sebuah negara Eropah yang berjaya, yang kaya. Hari ini Allah uji dengan hujan besar. Dan hujan tu sama je pada semua tempat. Tapi Itali sedang berempah pulas untuk keluar daripada masalah ini. Malah dia telah turunkan tentera dia untuk memastikan rakyatnya mengikut perintah. Memastikan rakyatnya mengikut arahan. Kita tak perlu sampai ke situ, tuan-tuan. Sebab Malaysia dihuni lebih daripada 60% orang Islam. Lebih 60% orang Islam. Maka 60% itu ikut perintah, ikut arahan, ikut. Sebab kita diminta dalam Quran Allah tulis patuh pada pemerintah. Selagi pemerintah tidak melanggar syariat. Selagi perintah tak ajar kita kufur pada Allah. Wajib untuk kita mematuhi. Tak payah kita berujar. Tolonglah patuh. Takut mati, tak takut mati, tak kisahlah. Ya, engkau tak takut mati. Tapi anak kau mati, macam mana perasaan kau? Engkau memang tak takut mati. Engkau memang banyak ilmu. Engkau memang alim. Engkau memang warak. Tapi macam mana mak engkau? Macam mana isteri engkau?
Adakah dia sealim kau? Adakah dia suara engkau? Adakah dia sehebat engkau? Adakah dia wirid dia panjang macam kau? Tolonglah. Tak takut itu bukan makna pergi pada pihak musuh tanpa senjata. Kan? Zaman Nabi pun mereka pegang pakai senjata. Boleh saja Nabi kata, kenapa nak takut mati? Jihad tanpa senjata. Pada waktu itu pun sahabat boleh berjihad tanpa senjata. Tapi kenapa mereka tak buat? Sebab mereka hidup dengan perkara yang boleh dicapai oleh hukum akal manusia pada hari ini. Nampak tak? Sebab itu senjata itu penting. Tapi kita tidak beritikat, tidak bergantung kepada senjata. Kita bergantung pada akidah itikat kita pada Allah. Nampak tak? Subhanallah. Allah salli ala Muhammad wa Muhammad. Kan? Sebab itu solat. Saya nak tambah sikit, boleh tak sahabat? Saya nak tambah sikit. Bagaimana tentera Islam di zaman Nabi tak dapat tumbangkan kota Konstantinopel, tapi Nabi bagi berita sangat baik. Nabi kata apa? Jangan risau wahai sahabat-sahabat. Kota Konstantinopel akan tewas, akan jatuh, akan runtuh, akan ditakluk oleh sebaik-baik seorang raja, seorang pemuda yang sebaik-baik raja memimpin sebaik-baik tentera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia sebaik-baik raja, memimpin sebaik-baik tentera. Anda adalah raja. Anda adalah raja, wahai ayah. Anda adalah raja dalam rumah anda. Jadi, anda pimpin sebaik-baik tentera. Kerana raja yang baik akan menghasilkan, menzahirkan, melahirkan tentera-tentera yang terbaik. Kalau anda solat, anak-anak anda, isteri anda akan solat sama. Kalau anda berjemaah, anak-anak anda solatnya pada waktu yang sama. Kalau anda baca Quran, anak-anak anda suka. Anak-anak juga terpaksa baca Quran. So, anda lah sebaik-baik raja. Kota Konstantinopel tewas, jatuh, runtuh. Akhirnya, pada seorang pemuda, anak raja yang jaga solat. Dan antara solat dia kena buat malam-malam. Tolong sahabat, kita bangun sama-sama. Tak mampu bangun pukul 5. Bangunlah di ambang subuh. Tinggal 10 minit lagi subuh. Kita sama-sama buat solat tahajud. Kita sama-sama buat solat tahajud. Mudah-mudahan dengan solat tahajud tu, insya-Allah, maka gugurlah virus corona di Malaysia. Maka terpinggir, jatuhlah, melayanglah virus corona itu daripada Malaysia. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, faham ke faham ni? Solat tahajud. Anda ada banyak masa untuk tidur ke di saat ujian besar datang dalam hidup kita? Ingat, hari ini yang terlantar sakit itu anak orang. Yang terlantar sakit itu isteri orang. Yang terlantar sakit itu suami orang. Tapi kita akan jumpa giliran kita. Kalau kita angkuh sangat, kalau kita sombong di sisi Allah SWT, maka bangun solat tahajud. Saya tambah sikit lagi. Kita bangun solat tahajud. Bangun solat tahajud. Bangun solat tahajud. Ini masanya kita mencari Allah. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kebiasaan kita bangun 14 hari mencari Allah menjadikan ia satu amalan harian kita. Maka akhirnya tahajud menjadi pakaian kita. Tahajud menjadi pegangan kita. Tahajud menjadi nafas kita. Tahajud menjadi aliran darah kita. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Sekarang kecilkan semua benda. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inilah masa yang terbaik untuk kita kembali pada Allah SWT. Betapa sayangnya Allah, Allah bagi kita masa. Kalau tak, kita pagi-pagi pukul 4 lebih dah bangun. Takut jam teruk. Kan? Sanggup naik kereta, pukul 5 dah naik kereta. Subuh belum sampai, belum masuk, kita dah naik kereta. Kalau itu kita boleh buat, kenapa hari ini bila semua keluarga dah duduk dalam rumah, kita tak boleh buat? Boleh? Cakap pun Siti cepat. Takut dia orang masak kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kasih sayang Allah sampai pada kita. Faham ke faham? Kasih sayang itu macam mana Pak Riz? Bila kamu ada masa untuk Allah, itulah kasih sayang. Bila kamu ada masa duduk satu keluarga, berbual, berbicara, tanya cerita hidup mereka, ambil tahu baru kita faham. Ya Allah, yang dalam bilik kita cakap dengan isteri kita, sayang, abang bawa perasaan sayang. Kan? Aduh, ya Allah, abang berkesan. Kan? Anak kita rupanya, dah lama abang tak tanya Dah lama abang tak tanya pasal akademik dia. Dah lama abang tak tanya pasal Al-Fatihah dia. Abang bukan dah lama tak tanya bang. Isi betul kan? Abang bukan dah lama tak tanya pasal Fatihah dia bang. Abang langsung tak pernah tanya bang. Ya ke? Ya Allah. Ya, abang langsung tak tanya pasal Fatihah bang. Ya Allah. Nampak tak? Kita ada ruang masa untuk cek bacaan anak. Ada masa untuk berbicara tentang akhirat. Ada masa untuk berbicara tentang Al-Quran. Pak Riz, saya ni bukan tak nak bincang. Saya malu Pak Riz. Saya baca Quran pun tergagap-gagap. Kalau anda tergagap-gagap, tersangkut-sangkut, tersekat-sekat, ibarat nafas di penghujung usia, maka peluk Quran. Ajak anak baca Quran. Kamu buka surah tertentu. Tapi anak baca sama-sama, tetapi anda tengok je Quran tu, insya-Allah. InsyaAllah.
Tidak boleh baca Quran bukan bermakna tak boleh pegang Quran. Tak boleh baca Quran itu tidak menghalang untuk anda pandang Quran. Tak boleh baca Quran itu tidak menghalang untuk anda peluk dia, cium dia. Assalamualaikum. Dah bayar. Tak boleh baca Quran itu tak menghalang anda untuk pandang dia. Tolonglah sahabat-sahabat, peluk satu keluarga Quran. Sebab dalam Quran ada jalan penyelesaian. Dalam Quran ada jalan yang boleh keluarkan kita daripada kebuntuan ini. Kita support kerajaan yang ada. Walaupun ada antara anda kata, bukan kerajaan aku, walaupun bukan kerajaan kau, bukan orang yang kau sokong, tapi ini isu bukan pemimpin. Ini isu ialah nyawa rakyat Malaysia. Bila mati tak kira parti, sahabat. Bila mati, tak kira pemimpin ke rakyat. Bila mati, tak kira ustaz, ulama atau orang awam. Tak kira imam atau makmum. Bila sampai mati-mati, sahabat, maka kita perlu bersama-sama. Kan? Polis jaga keselamatan negara. Mereka tinggalkan keluarga mereka untuk kita. Apa kita buat? Kita susahkan kerja mereka. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Ada soalan? Kita pergi pada soalan, insya-Allah. Ada soalan daripada Puan Mika. Ya, Puan Mika. Saya nak tanya, kalau perempuan yang datang haid, selain berselawat, selain berzikir, apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk beramal ketika dalam haid? Sahabat, walaupun haid datang, walaupun kita period sekalipun, itu tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah SWT dan memutuskan hubungan kita dengan keluarga kita. Kita support anak-anak kita untuk solat jemaah, itu satu perkara yang penting. Kita sediakan tempat dia solat, itu satu perkara yang penting. Masa suami kita dan anak-anak solat berjemaah, kita support duduk duduk belakang. Bila habis solat, suami zikir, kita boleh jual yang sama. Suami doa, kita angkat tangan sama. Bila suami tazkirah, kita dengar sama-sama. Itu adalah gerak kerja berjemaah dalam satu keluarga. Nampak tak? Kan? Bila kita masak dengan hati, masak dengan cinta, masak dengan kasih sayang, kamu sedang berdakwah pada seluruh ahli keluarga kamu. Masak, bismillahirrahmanirrahim. Baca Alam Nasrah, laka sadrak wa wada'na. Baca Alam Nasrah. Bila kamu baca Alam Nasrah, kemudian kamu niat, ya Allah, mudah-mudahan masakan aku buat ini, ya Allah, menjadi asbab anak-anak aku mempunyai hubungan rapat satu sama lain, menyebabkan keluarga aku rapat satu sama lain. Keluarga yang kau pandang, keluarga yang kau sayang, keluarga yang kau berkati, keluarga yang kau rahmati, keluarga yang kau redai. Buatlah macam tu. Nampak tak? Peranan seorang wanita lebih di rumah berbanding seorang suami. Tapi waktu sekarang kita sama-sama berganding bahu. Jangan benarkan isteri kita saja masak, kita duduk baca surat khabar, main handphone. Tak bertanggungjawab tu, sahabat. Kita sama-sama. Saya nak keluar daripada kebiasaan. Bila datangnya virus corona, kita satu keluarga ada masa bersama. Maka, apa salah kita gotong royong masak sama-sama kat dapur? Bawa anak jantanmu yang rasa pergi dapur jadi pondan, maka jadikan dia bukan pondan. Jadikan dia orang yang faham tentang kehidupan. Dia mungkin tak faham. Dia ingat potong bawang tu pondan. Dia ingat mesin cili tu pondan. Dia ingat masak nasi tu pondan. Dia lupa restoran-restoran mewah kat dunia. Dia lupa hotel-hotel mewah kat dunia. Dia lupa kedai-kedai makan. Sebahagian besarnya, majoriti tukang masak adalah lelaki. Fahamkan dia supaya dia tak nampak tolong mak jadi pondan. Tolong mak jadi lembik. Anak jantan takkan nak tolong mak masak. Nampak tak? Masak otak engkau. Nampak tak? Faham ke faham? Bapak kalau fikir macam sama, fikir macam tu juga, memang betul-betul teruklah. Nampak tak? Keluar daripada kebiasaan, pergi ke dapur, tolong satu keluarga, masak satu keluarga. Ia akan menjadikan hubungan kita jadi rapat. Ia ibarat piknik yang tidak dirancang. Dia ibarat berkelah yang tidak diduga. Nampak tak? Dia ibarat holidays every day. Nampak tak? Sesekali aku cakap bahasa Inggeris. Nampak tak? Bila kita gotong royong masak, kan? Ia ibarat holidays every day. Nampak tak? So, are you understand? Kan? Okey. Taib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Ada komen daripada Haji Abdul Razak. Ya, Haji Abdul Razak. Saya sokong 100%, khusus juga di Brunei. Banyak masjid cantik tapi makmum kurang, terutama di waktu fajar subuh. Allah. Makmum masjid dan solat 5 waktu berjamaah. InsyaAllah ajak keluarga, saudara dan teman-teman solat 5 waktu. Allah. Ini peluang ni, sahabat. Tuan Haji, terima kasih daripada Brunei anda. Terima kasih. Virus corona datang. Dan dia tak ingat pada semua manusia. Nampak tak? Bagi kita yang masih sihat, jangan lupa bersyukur atas nikmat sihat. Nabi bimbang manusia sihat, lupa Allah. Nabi bimbang manusia yang ada masa lapang, lupa Allah. Tu Nabi cakap tu, hadis sahih tu. Betapa kita sekarang ada masa, kita lupa Allah. Kurang ajar tu. Tidak beradab tu. Nampak tak?
Bagi kita yang ada masa, dah tak ada masa pergi kerja, tak ada masa mesyuarat, tak ada masa meeting, engkau ada masa pula pergi lepak-lepak main handphone. Allahumma salli wa sallam. Ada masa kita peruntukkan untuk keluarga. Dan kita solat jemaah tu training untuk kita membolehkan kita biasa solat jemaah. Ada orang dia tak biasa solat jemaah, dia kekok, dia janggal. Nanti jenazah kau tak janggal pula disemayang jemaahkan oleh orang yang hidup. Nampak tak? Nampak tak? Allahumma salli wa ala Muhammad. Kita takut besok jenazah berguling-guling, kan? Sebab tak biasa jemaah. Terperanjat orang solat jenazah jemaah. Allahumma salli wa ala Muhammad. So, di rumah ini pusat latihan kita. Rumah pusat latihan. Besok dah biasa 14 hari solat jemaah. Kita semua lelaki rasa malu lah. Malu dengan Allah kalau kita solat. Itu orang cakap ni. Pondanlah kita kalau solat kat rumah. Pergilah masjid. Hari tu bising masjid tutup. Sekarang dah buka. Kau jaga semua besok dah habis corona, kan? Aku akan ingatkan. Masjid dah buka. Masjid dah buka. Masjid dah buka. Masjid dah buka. Asal mata kau tutup. Masjid dah buka. Kenapa hati kau tertutup? Masjid dah buka. Kenapa langkah kau tak buka? Pergilah masjid. Masjid dah buka. Masjid dah buka. Engkau pula yang tutup pintu rumah. Lah. Masjid dah buka, pintu masjid dah buka, pintu pagar dah buka. Tapi kau tutup pintu rumah. Nanti saya datang. InsyaAllah. Saya akan datang dalam setiap hari, kan? Saya tunggu 14 hari habis, masjid mula buka. Saya nak tengok berapa ramai orang sampai kat masjid. Kita akan buat live kat masjid lah lepas ni. Tengok. Saya dekat dengan masjid saya, Masjid Bukit Katil. Kita tengok Masjid Bukit Katil, kan? Yang banyak apa? Bukit atau katil? Atau orang yang telah pun tinggalkan katil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Next soalan. Ada soalan daripada Puan Farahana. Ya, Puan Farahana. Bagaimana cara kami nak mohon keampunan dosa-dosa besar yang kami buat kepada Allah selain menjaga solat? Puan, ini terbaik, Puan. Ini masa terbaik. Di saat manusia sedang diuji, inilah ruang terbaik untuk kita minta pengampunan kepada Allah. Saya cadangkan Puan istighfar setiap hari. Jangan kurang daripada 100. Wujud banyak sikit. Kalau mampu buat 1000, Puan. Satu keluarga. Kita suami isteri pernah buat silap dulu. Tak apa. Allah pandang kita hari ini, bukan semalam. Bila kita mampu bertaubat pada dia. Di sisi Allah macam ni je. Nampak tak? Macam ni je Allah ampunkan dosa kita. Bertahun-tahun kita berdosa dengan dia, dengan satu malam hapus dosa semua. Percayalah, kan? Allah tu Maha Pengasih. Kita tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ni Maha Penyayang. Allah ni Maha Pemurah. Ya Fatah ya Razak, amalkan, Puan. Ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, amalkan. Insya-Allah. Kemudian pada waktu-waktu tengah malam ni, amalkan solat taubat. Amat solat taubat. Sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah. Sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masukkan dalam tu. Sahaja aku solat taubat kerana Allah Ta'ala. Masukkan dalam hati kita. InsyaAllah. Niat terletak dalam hati. Masukkan dalam hati. Minta tak nak tu. Kan ni. Minta. Sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nampak tak, Puan? Solat taubat setiap masa. Istiqamah setiap hari. InsyaAllah. Dan mampu. Pastikan mampu menangis setiap malam. Menangis setiap malam, insya-Allah. Insya-Allah, Puan. Masa kita semakin suntuk. Jangan benar mata mengantuk. Sudah tergantuk. Baru nak berdiri untuk mencari Allah. Takut-takut kita tak sempat, kan? Next. Ada komen daripada Puan Norida. Ya, Puan Norida. Alhamdulillah, Zahrul Bob minat masak macam saya. Semalam dia buat roti saus dan nasi goreng. Tapi asyik-asyik ke dapur je macam mana? Tak apa, Puan. Puan jangan risau pula. Dia asyik ke dapur, itu berita baik. Sebab apa tahu? Di dapur lah tempat untuk kita beli hati anak kita. Kalau dalam bilik dia asyik main handphone. Puan pilih sekarang, dalam bilik main handphone atau di dapur pegang piuk. Puan pilih sekarang. Maka jadilah ibu yang bersyukur. Perlahan kita pindahkan dia ke satu destinasi. Nampak tak? Masakkan dulu dengan dapur. Buat dia rasa gembira di dapur. Buat dia rasa bertanggungjawab di dapur. Buat dia rasa happy di dapur. InsyaAllah, saya yakin. Kan? Dengan apa yang dibuat kat dapur tu, menjadikan Puan dekat dengan dia. Maka belilah hati dia. Kata Nabi SAW, ketika Nabi pegang bahu Abdullah Ibn Umar. Nabi pegang bahu dia. Nabi kata, dan Nabi terus cakap. Nabi terus bersabda, hiduplah di dunia ini seolah-olah kamu seorang manusia yang asing. Hiduplah kat dunia ni seolah-olah kamu ni seorang manusia yang asing. Kita kalau mahir dengan tempat tu, kita sombong. Kalau kita mahir dengan tempat tu, kita belagak. Ini kawasan aku, abang long kawasan. Nampak tak ni kawasan aku, apa pasal kau masuk? Kau kenal aku siapa? Kenal bakal jenazah.
Kau kenal aku siapa? Kenal? Engkau dulu datang daripada air paling busuk. Busuk engkau ni, air mani. Nampak tak? Hiduplah di dunia ini, kata Rasulullah, seolah-olah kamu seorang yang manusia yang asing ataupun kamu sedang dalam perjalanan. Maksudnya musafir. Dan kamu sentiasa merentasi satu perjalanan setempat ke setempat. Nampak tak? Maksudnya, Nabi minta kita jadi musafir. Hidup ini, kau nampak tak? Daripada tempat kerja, banyak masa kita kat tempat kerja, kat kilang, kat industri, kat pejabat. Nampak tak? Tiba-tiba kita duduk kat rumah. Nampak tak? Kita sedang bergerak ni. Kan? Duduk kat rumah ni, kita jadikan rumah kita tempat yang kita bakal tinggalkan. Maka kita akan, bila kita faham kita akan tinggalkan tempat tu, kita buat apa? Kita manfaatkan peluang itu. Sebab kita tak akan datang lagi tempat tu. Nampak tak? Jenazah kita akan tinggalkan rumah ni. Jasad kita akan tinggalkan rumah ni. Maka tinggalkan dia sebagai orang beriman. Tinggalkan rumah ini sebagai orang yang benar-benar puas. Tinggalkan tempat ini dalam keadaan kamu diredai oleh Allah SWT. Kamu hidup sebagai orang yang diredai oleh Allah SWT. So hidup kat dalam rumah, kita nak Allah reda. Kat mana pun zon tu. Di bilik, di ruang tamu, di dapur. Jadikan setiap tempat itu tempat yang Allah reda. InsyaAllah puan. Tak apa puan. Alhamdulillah. Sepatutnya puan ni menjadi kecemburuan. Ibu-ibu lain cemburu. Sebab puan boleh bawa anak bujang masuk dalam dapur. Masak. Bagi mereka yang anak-anak bujang dah masuk ke dapur masak, anda jaga dengan baik. Kan? Siap pakai apron. Kan? Buat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Anda dapat sesuatu yang terlalu bahal. Yang banyak orang tak dapat. Bagi ibu yang lain, bawa anak, bawa suami masuk. Suami ni, bukan kerana tak masuk ke dapur. Kan? Peti sejuk pun tak tahu apa dalam tu ada. Yang bawakan air 100 plus tu, bang, dah 2 bulan bang, 100 plus saman tak beli, tiba-tiba abang minta. Abang ingat apa? Peti sejuk ni ada saluran terus pergi 7-Eleven ke? Abang ingat ada masuk terus pergi ke Maidin ke? Kalau Melaka Maidin kan? Abang semangat. Kita tengok soalan seterusnya. Ada soalan daripada Puan Diana. Ya, Puan Diana. Salam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertanya Pak Aris tentang masalah suami yang tak solat sejak berkahwin dan mengabaikan nafkah zahir batin. Dah puluhan tahun dan Pak Aris sudah bagi jawapan. Tapi saya kesiankan anak-anak sebab masih belajar. Jika kami berpisah, saya dan suami dah macam kawan-kawan biasa je sekarang ni. Apakah berdosa jika saya masih tinggal serumah dengannya sedangkan dia tak solat dan sekarang ni pun dia masih tidur lagi? Kau apa ni? Dah pukul 11 dah. Allah semat. Puan, pilihan yang puan ada apa? Saya cadangkan puan baca kisah-kisah isteri Nabi. Puan baca kisah Siti Khadijah Al-Kubra. Puan baca kisah Siti Asiyah, isteri Firaun. Puan baca kisah tu agar puan ada kekuatan untuk lakukan tindakan. Puan baca kisah tu dulu. Kan? Kadang-kadang kita tak ada inspirasi. Kita tak ada inspirasi untuk hidup dalam sebuah rumah tangga. Maka baca kisah-kisah kejayaan orang-orang yang kita yakini boleh beri kesan kepada hidup kita. Jangan baca kisah-kisah orang Yahudi. Jangan baca kisah-kisah. Kita ada banyak lagi kisah orang Islam yang patut kita dahului. Tak salah nak baca kisah Bill Gates ke, Tony Robbins ke, Edward Di Bono ke, tak ada masalah. Tapi wajibkan diri kita menguasai kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Kan? Isteri-isteri para nabi, para rasul. Baru kita faham tentang perjalanan hidup ni. Puan, suami puan sedang tidur. Tapi puan dah terjaga kan? Maka puan tahu tak, talian hayat pada suami yang suami itu tak pernah faham ialah pada diri puan. Kalau puan tak percaya, kan? Puan tinggalkan dia. Takkan ada orang dakwah kat dia. Takut-takut tak ada orang datang kat dia. Takut-takut tak ada orang yang usik dia. Nak sedarkan dia. Puan pergi ayat yang ke-7 surah Al-Baqarah. Puan akan jumpa betapa kalau Allah dah marah, Allah dah murka, Allah tutup pintu hati kita. Allah butakan mata kita. Allah pekakkan telinga kita. Pergi surah Al-Baqarah ayat ke-7. Puan akan nampak jawapan kat situ. Nampak tak? Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim. Baca, tengok kan. Jadi kita tak nak suami kita dibutakan. Imannya tak ada dah. Allah dah tutup hati dia. Kita takut. Maka puan kena jadi pendakwah. Kena dekat tanpa putus asa. Puan tahu tak? Setiap perkara yang puan sampai kepada suami, walaupun ditolak mentah-mentah, Allah terima sebagai pahala yang sangat besar, yang wallahi memberi kesan besar, implikasi yang besar ketika puan berada di mahkamah Allah nanti. Malah percayalah, ketika puan berada di alam barzah, puan akan dapat keuntungan lebih awal. Percayalah. So puan ada pilihan. Tinggalkan suami boleh, puan juga boleh kekal dengan suami.
Kan? Kalau puan ambil puan ambil pendekatan, ketetapan nak kekal dengan suami, jadilah isteri yang jadi pendakwah. Sebab dia tak bantai belasah puan kan. Dia hanya tak solat kan. Puan boleh dakwah secara berterusan. Bisik kat telinga dia kalimah la ilaha illallah berterusan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Secara berterusan puan. Setiap hari jangan putus asa. Daripada jauh puan hantar surah Al-Fatihah pada dia. Hantar surah Al-Fatihah. Ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah, Engkau berilah hidayah pada suami aku. Ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau tolong suami aku. Ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau keluarkan dia daripada kesesatan, kejahilan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Seorang isteri, bila anda berdoa dengan air mata, bila doa dengan tidak pernah putus harap dengan Allah, insya-Allah kemenangan akan sampai. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi bila dia datang, puanlah orang yang paling gembira, puanlah paling beruntung. Hidayah Allah, Allah akan hantar dalam keadaan puan tak pernah terfikir. Hidayah Allah akan sampai dalam keadaan puan tak pernah menduga. Puan amalkan zikir, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Insya-Allah kita mampu keluar daripada 1001 kesulitan. Puan, saya faham kesusahan puan, saya faham sangat kesulitan yang puan hadapi. Kami di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiah atau Alawiyah doakan puan diberi kekuatan, diberi semangat, diberi keilham untuk meneruskan perjuangan ini, untuk keluarkan suami puan dan seluruh ahli keluarga daripada kejahilan, daripada kesesatan, daripada kesilapan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan? Tak jumpa? Tak ada, sila baca je lah. Dah jumpa baca lah. Kita tengok soalan. Kan? Tuan-tuan, bagi lelaki tolong boleh tolong tak? Boleh tolong tak? Malaysia sedang diuji dengan masalah besar. Jadi oleh kerana masjid tutup, jangan anda tutup hati anda untuk solat. Tolong semua orang Islam solat. Solat Jumaat tak ada. Bukan makna anda tak perlu solat. Solat Zuhur dia sahabat. Kau jangan pula baca ketubah kat rumah. Dia kumpul anak-anak baca ketubah kat rumah. Ambil teks ketubah bulan lepas ni. Okey, ada soalan? Ada soalan berkaitan dengan hukum. Hukum? Hukum aku tak nak jawab. Bahaya. Ha? Saya bukan ustaz, saya tak nak jawab pasal hukum. Tuan-tuan ni, janganlah kecil hati kat saya. Saya akan tengok, saya akan rujuk pada guru saya akan rujuk pada orang yang lebih arif. Tak apa, kita simpan soalan ni. Nanti kita jawab. Kan? Hukum tak boleh main. Kan nanti Allah hukum saya bila saya jawab salah hukum. Kan? Tak boleh. Kan? Saya tak nak jawab soalan yang berkaitan dengan hukum. Tolonglah saya. Kan? Bantu saya untuk tidak menjadikan saya sebagai ustaz. Saya adalah orang psikologis, saya adalah orang motivator, saya adalah orang yang berbicara tentang kekeluargaan tapi bukan mempunyai saya tidak alim dalam bab hukum. Bukan. Orang alim tu belajar kitab tu dia tahu. Kan? Saya ni jahil, perak ni. Banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Soalan. Dah masa waktu dah. Okey. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu anda, tolong saya boleh tak? Tolong tim Pak Riz boleh. Saya ada YouTube yang kita dah bangunkan lama tapi terlepas pandang. Tak dibangunkan dengan baik. Saya ada madrasah. Mungkin bila saya bangunkan YouTube, kita ada pendapatan tambahan untuk bangunkan madrasah. Hari ini, waktu ini, saat yang sangat getir. Kita tak boleh meminta-minta kat orang secara berterusan, marah kerana orang kan. So, kita nak bangunkan YouTube. Mudah-mudahan ada pendapatan kat sana. So, tolong masuk kat YouTube saya, Pak Riz TV. Pak Riz TV, kat sana tolong subscribe, bantu saya. Kan kita nak sampai ke tahap 1000 subscribe. Kemudian kita ada 4000 masa. Dia syarat dia nak buat live kat YouTube, dia mesti ada 1000 subscribe. Kan, maknanya 1000 follower lah. Kalau FB dipanggil follower kan. Kemudian ada 4000 minit yang mana orang tengok video kita selama 4000 minit. So kita minta tolong tuan-tuan tengoklah video kita walaupun tak minat, tengoklah kan untuk kita bangunkan lebih cantik sebab Pak Riz TV lebih pada kekeluargaan. Pak Riz FB lebih pada kekeluargaan. Kita fokus pada keluarga kan. Jadi tolong masuk kat Pak Riz TV, subscribe lah tolong kita kan, kita nak mula menjana pendapatan menggunakan YouTube. Dan pendapatan ini bukan untuk kekayaan Pak Riz, untuk bangunkan madrasah. Itulah kita fikir. Tim kita ada. Kita baru nak buat. Dulu Pak Riz buat silap. 2 tahun, 3 tahun yang lepas kita ada buat silap. Bila tim Pak Riz kata, nak bangunkan YouTube tak? Saya kata tak nak. Kita fokus pada FB dulu. Tapi FB kita, Alhamdulillah, kita nak fokus pada YouTube sekarang. Kita minta jasa baik tuan-tuan, subscribe. Pada waktu yang sama, hari ni Jumaat kan? Alah, Jumaat banyakkan selawat. Formula S jangan tinggal. Apa tu Pak Riz? Macam ada benda je. 1 selawat, 2 solat, 3 sedekah. Jangan tinggal 3-3 ni. Pergi pula kat FB Pak Riz. Ada satu konten kat situ, dana RM2. RM2 je. Terima kasih. Pak Riz tengok 24 jam jalan dia RM2 ni. Terima kasih lah tuan-tuan puan. RM2 je. Alhamdulillah syukur. Dengan RM2. Kenapa Pak Riz buat RM2? Pak Riz nak orang susah pun boleh sedekah.
Nampak tak? Kan? Jadi dengan RM2, kalau ada 100 orang, RM200 satu hari. Alhamdulillah, dapatlah kita beli beras, dapatlah kita beli bawang, dapatlah kita mesin cili, dapatlah kita beli barang keperluan madrasah. Bukan rumah Pak Riz, madrasah. Pak Riz sekarang ada di Madrasah Tahfiz Al-Quran Nabi Atuk Adawiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah, doa-doakan kita. Kemudian bagi orang Melaka, kita ada jual air syifa, air bacaan 30 juzuk. Sekarang kan virus corona, kita perlukan minum air bagus. Daripada minum air yang bukan-bukan tu kan, warna-warni, jom kita tukar pada minum air Zam-Zam, minum air yang telah dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Pak Riz, baca 30 juzuk Al-Quran, air tu boleh buat apa? Air tak boleh buat apa-apa. Jangan risau. Tapi ini usaha kita, ikhtiar kita kan untuk minum air yang baik-baik. Minum air-air yang ada molekul-molekul Al-Quran. Nampak tak? InsyaAllah. So jom kita lakukan perkara yang baik kan, beli air syifa tu. Kita juga akan hantar kat rumah-rumah orang Melaka. Kita juga boleh post kat luar Melaka. Kita boleh post. InsyaAllah kita boleh post. Kan bayaran tu termasuk post insyaAllah. Kan bagi mereka yang nanti nak dapatkan personal coaching daripada Pak Riz selepas habis peraturan negara ni, kita akan pergi kepada personal coaching insyaAllah. Tuan-puan, hari Jumaat salam Jumaat daripada Pak Riz, daripada tim Pak Riz, seluruh Madrasah Tahfiz Al-Quran Nabi Atuk Adawiyah. Kenapa kita kekal kat sini? Kenapa Pak Riz kekal kat sini? Tahu tak kenapa? Sebab kita nak menjadi tangan-tangan yang sentiasa mendoakan umat manusia. Kita nak sujud-sujud kita berjemaah untuk tolong Malaysia, rakyat Malaysia, untuk kita tolong umat Islam di Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Kita kekal kat sini sebab kita nak berjemaah dalam ibadah kita untuk mendoakan kesejahteraan, keselamatan Malaysia. Sebab itulah Madrasah Tahfiz Al-Quran Nabi Atuk Adawiyah kekal berada di sini. Allah bersama wa selamat. Kan selagi orang luar tak masuk tempat kita, insya-Allah kita selamat. Selagi orang luar tak ziarah kita, insya-Allah kita selamat. Kita ibarat macam kuarantin. Kita tak pergi barang, tak pergi kat luar, kita dah siapkan barang 2 minggu. Insya-Allah. Insya-Allah. Semalam pun kita diziarahi, kita datangi oleh agensi-agensi kerajaan seperti polis, tengok tempat kita. Alhamdulillah, kan kita dibenarkan untuk berterusan terus sebab kita tidak campur dengan orang luar. Kawal insya-Allah. Tuan-tuan jaga diri baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah sayang kat kita. Nampak kan? Kembali pada Allah tidak ada yang memudaratkan. Kembali pada Allah tidak akan menyusahkan. Kembali pada Allah, insya-Allah keluarga kita, masyarakat setempat kita, jiran tetangga kita dan secara keseluruhan negara kita akan selamat, akan sejahtera, akan bahagia. Jom kita jangan keluar rumah, hanya perlu saja bantu kerajaan bermakna bantu diri kita sendiri. Boleh faham tu? Kan orang Melaka kerajaan Melaka digunakan tema melawat Melaka bermakna melawat Malaysia. Tema pelancongan pendapatan besar negeri Melaka ialah pelancongan. Melawat Melaka bermakna melawat Malaysia. Tema Pak Riz ni apa? Kan? Bantu kerajaan bermakna kamu bantu Malaysia untuk kekal selamat, untuk kekal sihat, untuk kekal sejahtera dan akhirnya kita semua bahagia. InsyaAllah kita semua saudara, kita semua mempunyai ikatan silaturahim dan kita semua satu negara. InsyaAllah jaga negara kita itu kewajipan bagi Muslim. Jaga negara kita itu kewajipan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang ada adab, rakyat yang ada Tuhan, kita ada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Saya doakan mudah-mudahan semua rakyat Malaysia sihat. Saya doakan mudah-mudahan rakyat Malaysia kekal patuh dengan peraturan, kekal ikut semua undang-undang. Duduk kat rumah, habiskan masa dengan zikir, doa, Quran, puasa, solat, bicara dengan keluarga, buatlah main dam dengan keluarga, main chess satu keluarga, main congkak satu keluarga, keluarkan semua permainan-permainan, seremban, batu seremban, main semua permainan-permainan dulu, keluarkan balik. Kita kan orang 70-an, orang 80-an, keluarkan balik semua permainan-permainan tradisional. Insya-Allah akan jadi happy. Dan every day is a holidays. Every day is a holiday for us. Nampak tak? Every day is a holiday. Kan? Rumah kita adalah hotel yang terbaik. Rumah kita adalah hotel yang termahal. Rumah kita ada chef yang terhebat. Paling pakar. Masaknya marvelous. Nampak tak? Di rumah kita ada imam yang terbaik. Awesome. InsyaAllah. Itulah mak dan ayah kita. Anda jaga diri baik. Kita jumpa besok Sabtu. InsyaAllah. Okay? Jaga diri baik. Mudah-mudahan angka virus corona semakin menurun. Yang dijangkiti makin merosot, makin kurang. Kita doakan seluruh Malaysia dijamin keselamatannya. Jaga diri baik, anda adalah sahabat-sahabat saya dunia akhirat. Jaga diri baik, anda adalah watak penting dalam keluarga anda. Jangan persisiakan peluang besar ini.
ada hikmah di sebalik satu bencana. Ada hikmah di sebalik ujian besar ini. InsyaAllah terbaik. Bye.